mahu bertanding di GRC itu serta 2 SMC, Yeo Chu Kang dan Radin Mas. Sehari sebelum hari penamaan calon, sekurang-kurangnya 2 individu kelihatan di Jabatan Pilihan Raya. Yang pertama, seorang perunding cara perniagaan yang sebelum ini telah mengambil borang pencalonan Khamis lalu. Beliau ke Jabatan Pilihan Raya hari ini bagi menyelesaikan urusan pentadbiran dan belum memutuskan di mana beliau akan bertanding. Seorang lagi lelaki yang kelihatan di ELD hari ini telah ke jabatan itu minggu lalu. Rakyat Singapura di luar negara boleh mengundi di 10 stesen mengundi. 10 stesen itu terletak di bandar-bandar seperti Beijing, Tokyo, London dan San Francisco. Bagaimanapun, pembukaan stesen-stesen mengundi itu masih perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa tempatan dan bergantung kepada keadaan COVID-19 di bandar-bandar tersebut. Jabatan Pilihan Raya ELD menyatakan perincian mengenai prosedur mengundi akan dihantar kepada para pengundi berdaftar selepas hari penamaan calon esok. ELD juga akan mengaturkan untuk rakyat Singapura pulang dari luar negeri dan menjalani notis jangan keluar rumah di kemudahan khas atau di rumah untuk mengundi. Beralih ke liputan COVID-19. Singapura melaporkan 202 kes baru jangkitan COVID-19 setakat tengah hari tadi. Jumlah keseluruhannya sudah melepasi 43,600. Dalam laporan awalnya, MOH menyatakan ada 6 kes dalam kalangan masyarakat. 4 merupakan rakyat atau penduduk tetap Singapura dan 2 adalah pemegang pas kerja. Sebilangan besar kes baru COVID-19 itu adalah para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perinciannya malam ini nanti. Agensi Ehwal Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi sedang menjalankan kajian meluas bagi pembukaan semula masjid paling suci dalam Islam itu. Ini termasuk aspek kawalan pergerakan orang ramai menjelang sambungan semula ibadah umrah dan tawaf tidak lama lagi. Namun, langkah-langkah mencegah penularan COVID-19 akan tetap diutamakan. Menurut laporan akhbar Saudi Gazette, pihak berkuasa merancang membenarkan maksimum 40% kapasiti Masjidil Haram pada satu-satu masa. Pintu masuk dan keluar ke Masjidil Haram juga akan diasingkan selain memerlukan para jemaah mendaftarkan nombor kontak mereka ketika memasuki masjid ini. Kamera-kamera mengesan suhu badan juga akan dipasang di setiap pintu masuk Masjidil Haram dan mereka dengan suhu badan yang tinggi tidak akan dibenarkan masuk. Pemakaian pelitup juga akan diwajibkan dengan jarak sosial sentiasa harus diamalkan. Pintu-pintu masuk dan keluar dari Masjidil Haram juga akan diasingkan bagi para jemaah yang melakukan umrah dengan mereka yang tidak. Dan kawasan mataf akan hanya dibuka untuk mereka yang melakukan umrah sahaja. Pelaksanaan tawaf juga akan terbahagi kepada 3 jaluran untuk memastikan ada jarak sosial. Para jemaah juga akan digalak solat Jumaat di kawasan hotel masing-masing bagi mengelakkan kesesakan di dalam Masjidil Haram. Pihak berkuasa Saudi sedang menimbangkan syarat mendapatkan permit untuk ke Masjidil Haram bagi mereka dari luar Makkah. Lebih banyak liputan dalam negeri menyusul selepas ini. Menjelang Hari SAF, Menteri Pertahanan kongsi pandangannya berhubung dunia pasca COVID-19. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Sedang Singapura memasuki fasa 2 pembukaan semula, semua pelajar akan kembali ke sekolah setiap hari bermula 29 Jun. Kegiatan fizikal dan ko-kurikulum dalam kumpulan kecil akan disambung semula. Pelajar Institut Pengajian Tinggi akan pulang ke kampus secara berperingkat, tapi akan terus menghadiri kuliah secara dalam talian bagi kelas-kelas berskala besar. Langkah-langkah pengurusan selamat akan diteruskan. Memeriksa suhu badan setiap hari, membersihkan kawasan-kawasan umum dengan kerap, mengelakkan pergaulan antara pelajar daripada kelas-kelas berbeza, memastikan langkah jarak selamat di mana boleh. Kelas-kelas tuition dan pengayaan privat akan disambung semula kecuali latihan nyanyian atau suara. Teruskan amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat daripada COVID.
Jaga kebersihan diri dan pastikan jarak selamat 1 meter. Sekiranya jarak selamat antara individu tidak dapat dilakukan, pastikan jarak 1 meter antara kumpulan-kumpulan yang tidak melebihi 5 orang dan tidak boleh ada pergaulan antara kumpulan-kumpulan. Duduk di rumah seberapa boleh, pakai pelitup apabila keluar rumah, muat turun aplikasi Trace Together dan gunakan Safe Entry apabila diperlukan. Bantu kami melindungi anda. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19. This is Effendi. Every morning it takes him 90 minutes to get ready for work and get his coffee. In 50.39 seconds, he finishes it just like our Olympic champion. But like the fastest MMA knockout in history, his day is going to be put to the test. Hey, Fendi, what's the fastest F1 pit stop timing? 1.88 seconds, Germany, lap 46. Don't get left behind. Get ahead of the action only on espn.com.sg. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. This week on Kin. I have an idea. Why don't the four of us go somewhere nice for dinner tonight? Kenneth? Why not? Oh, the caveman! Are you up for a challenge? Anytime. You're on. $10 prize. So, you like Kenneth? Maybe. Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Terima kasih kerana masih bersama kami. Warga tua tempatan boleh mendapatkan tawaran pakej telefon bijak pada harga lebih murah sebagai sebahagian daripada usaha negara membantu mereka mendakapi pendigitalan. Syarikat-syarikat telco tempatan akan menawarkan kepada golongan tua pakej data telefon bimbit lebih besar pada harga lebih murah. Warga tua yang berpendapatan rendah boleh mendapatkan pelan telefon bimbit bersubsidi selama setahun selepas menyertai sebuah kursus. Pelan itu memberikan mereka sekurang-kurangnya data 5GB pada harga $5 sebulan. Mereka juga boleh membeli sebuah telefon bijak asas pada harga bermula $20. Mereka juga akan dapat latihan tentang kemahiran digital seperti pembayaran elektronik seperti di perpustakaan awam dan kelab masyarakat. Kementerian Pertahanan MINDEF sedang mengambil langkah-langkah mengurangkan kos tanpa menjejas keupayaannya menangani pelbagai ancaman. Pandemik COVID-19 juga telah menjejas rangkaian bekalan dan melengahkan kiriman beberapa aset tentera. Menjelang Hari SAF pada 1 Julai ini, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen berkongsi pandangan beliau berhubung dunia pasca COVID-19. Pandemik COVID-19 menguji setiap lapisan masyarakat serta ekonomi dan hubungan antarabangsa. Dan menurut Dr. Ng, episod ini juga mendedahkan negara mana yang meletakkan kepentingan mereka mengatasi yang lain. Ini menyebabkan sekitaran luar lebih tidak menentu, khususnya ketegangan antara Amerika Syarikat dengan China. Singapura, kata Dr. Ng, tidak boleh mengelakkan kesan akibat ketegangan itu dan akan banyak terjejas dalam kedua-dua sektor perdagangan dan keselamatan. Namun begitu, Dr. Ng menanti-nantikan mesyuarat dengan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe dan setiausaha pertahanan Amerika Mark Esper di China lewat tahun ini. Dan dengan Singapura berdepan dengan tekanan belanjawan dan ketidaktentuan tentang bila ekonomi akan pulih sepenuhnya, MINDEF akan terus berhati-hati dalam perbelanjaannya. Tetapi SAF yang kukuh masih diperlukan, tambah Dr. Ng. Pasukan bertindak keselamatan maritim Tentera Laut Singapura telah dirombak untuk menyertakan 2 unit operasi. Satu untuk operasi keselamatan seperti rondaan dan satu lagi bagi pertahanan dan keselamatan menentang ancaman di markas dan kemudahan tentera. Beliau juga mengongsikan pelibatan SAF dalam usaha Singapura menentang COVID-19. Lebih 6,000 kaki tangan sudah dikerahkan dalam pelbagai peranan seperti pengagihan pelitup, mengendalikan dormitori, pembangunan kemudahan pemulihan atau jagaan dan pembangunan sistem pemeriksaan suhu badan sendiri. Laporan itu mengakhiri berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi esok. Salam hormat.